Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-kiram. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Amma ba'd. Ashabul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi seluruh Jabatan Kuasa Masjid Negeri, besan asatizah, guru, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sampai kepada tajuk hari ini, Da'iyatun ilal haqq. Sudah kita bincang tajuk berkaitan dengan fa'aslihu baina akhawaikum, damaikan di antara dua saudara kamu. Kita sampai kepada tajuk Da'iyatun ilal haqq, menjadi penyeru kepada kebenaran. Tanggungjawab seorang Muslim ma'a mujtama'ihi, terhadap masyarakatnya ialah salah satunya kita sampai kepada tajuk menjadi penyeru kepada kebenaran. Tanggungjawab sebagai seorang Muslim ialah dia sentiasa hidup dalam menyeru manusia. Tak kisahlah manusia tu kawan-kawan kau, sahabat handai kau. Dia mulakan dulu dengan kaum keluarga, orang terdekat kepada kebenaran. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Muslim yang sejati sentiasa bergerak cergas dan giat dalam menyeru manusia kepada kebenaran. Hidup dalam suasana kebenaran. Dia tidak perlu menunggu-nunggu berbagai peristiwa dan dorongan untuk menggerakkannya kepada kebaikan. Dia tidak perlu ada sesuatu peristiwa yang berlaku, ada sesuatu motivasi ataupun dorongan untuk dia melakukan ataupun menyeru manusia kepada kebenaran. Itu memang sifat semula jadi sebagai Muslim. Dia kena tarapkan dalam hati, dalam jiwa. Bila dia bergerak Muslim kepada Allah, dia ada satu sifat yang disebut sebagai menyeru manusia pada yang benar dan menghalang manusia daripada melakukan kebatilan. Itu sifat. Dia tak perlu tunggu ada satu peristiwa baru dia buat. Ada orang suruh baru dia buat. Bila ada satu motivasi baru dia buat. Tak. Dia sifat semula jadi yang ada selagi mana dia mengangkat tangan bersyahadah kepada Allah Ta'ala. Dia bercakap qaulul bil lisan. Kalau makna iman tu selagi mana dia bercakap dengan lisan, tasdiqu bil qalbi, dia membenarkan dalam hati dia, wal amalu bil jawarih, dia beramal dengan anggota badan. Selagi itu ada, maka dia ada satu sifat yang disifatkan sebagai ajak orang pada bondo yang hak. Itu sebab kita selalu doa pada Allah Ta'ala. Kalau tuan-puan selalu doa imam doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kita selalu doa imam baca tu. Apa imam sebut tu? Allahumma arinal haqqa, ya Allah tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepada kami al-haqqa, kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan kurniakan kepada kami rezeki. Rezeki apa Allah nak bagi? Rezeki mengikut kebenaran tu. Warzuqna, macam kita doa pada Allah bila nak belajar, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rezekikan kepada kami
kefahaman. Tambah ilmu, rezeki faham. Ilmu tambah, semua orang boleh tambah ilmu, maklumat, semua boleh dapat. Tapi faham, Allah Ar-Razzaq yang kurniakan faham. Dapat kita faham, maknanya salah satu dapat rezeki daripada Allah. Kalau dapat rezeki daripada Allah, maksudnya Allah nak bagi kebaikan. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak pada dia kebaikan, Allah bagi dia faham pada urusan agama. Faham tu rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi bila Allah marinal haqqa haqqa warzuqna ittiba', ya Allah tunjukkan kepada aku itu kebenaran dengan sebenar-benar kebenaran. Mana bukan kebenaran yang sekadar nampak dokek mata ataupun di sisi manusia, tapi kebenaran yang sebenar di sisi Allah Ta'ala. Ada orang nampak kebenaran, dia nampak orang cakap tu betul, orang cakap tu benar, tapi di sisi Allah belum tentu benar. Kita nak mohon pada Allah tu supaya Allah nampak benda tu benar, bukan sahaja di sisi manusia, tapi paling penting di sisi Allah Ta'ala. Sebab besok kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tu yang paling penting. Kalau orang cakap betul tapi di sisi Allah tak betul, kita akan dipertanggungjawabkan. Besok jawab dengan Tuhan. Tu penting kebenaran tu. Allah marinal haqqa wa zudna ittiba'. Bagi aku rezeki Allah supaya aku boleh ikut kebenaran tu, konsisten dalam kebenaran tu. Kita pula ada tanggungjawab untuk ajak orang kepada kebenaran. Sebab asas nak ajak orang pada kebenaran ni dalam keadaan orang mungkin ikut kebatilan. Buat tak betul. Tiba-tiba kita ni orang Muslim, kita nampak benda tu tak betul, benda tu salah, bersalahan daripada tuntutan agama, kita pun datang, kita suruh dia, ajak dia kepada kebenaran yang sebenar. Maka apa dia kata? Kita akan hadapi macam-macam tentangan. Kan? Allah, Nabi kata pada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam tu mula dalam keadaan dagang, asing. Orang anggap Islam tu asing, dia kembali balik asing sebagaimana permulaannya. Fatuba, bergembiralah orang-orang asing tadi. Asing di saat orang lain buat kejahatan, buat kemaksiatan, buat kebatilan, dia seorang yang buat makruf, ajak orang buat baik. Tapi kata Nabi, gembiralah orang ini. InsyaAllah dia dapat kurnia daripada Allah. Sebab Al-Quran sebut orang yang seru manusia ini ke jalan kebenaran, dia macam tugas Bilal kat masjid. Bilal kat masjid ni di akhirat besok dia dapat dia punya tongkok tu panjang. Saat manusia ni sama je, tongkok itu jadi panjang. Panjang sebab apa? Sonang di kona. Oh, ni Bilal muazzin. Tu kelebihan Bilal ni. Sonang dia masuk syurga di sisi Allah Ta'ala. Ayat Quran dia kata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tu ya, Quran tu tuju bila tengok tafsir Ibn Katsir, dia sebut tuju sebab urut dia untuk imam tu, untuk muazzin, untuk Bilal. Tapi sebab kaedah dalam tafsir ni kita ambil al-umum, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil ibrah itu untuk umum lafaz. Umum lafaz tu apa sebab? Ahsanu qawla. Imam ni kan Bilal ni kan terbaik perkataannya. Hayya 'alas solat, hayya 'alal falah. Ajak orang sembahyang, ajak orang kepada kejayaan. Kan baik seruan daripada Bilal. Jadi dia ambil ibrah dia tu, siapa yang perkataan ahsan, perkataan yang terbaik macam Bilal, dia ni buat lebih banyak pahala, lebih besar daripada unta merah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, fa wallahi la ayyahdillahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Min humrin nu'am. Okey. Kata-kata yang ajak orang kepada hidayah Allah, pada petunjuk Allah, lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni kalau zaman orang Arab dulu merupakan satu ganjaran yang besar.
Mahal lah. Macam kita sekarang ni, kalau kenderaan kita sekarang ni macam kita Porsche, Ferrari, orang pakai Ferrari kan, Lamborghini. Macam orang sekarang ni dapat hadiah Lamborghini, Ferrari. Macam tu lah orang dulu digambarkan unta merah tu kemewahan, kurniaan dapat dulu. Macam tu digambarkan orang yang bawa orang kepada petunjuk dan hidayah Allah, dia dapat ganjaran macam tu. Macam mana orang yang disebut lafaz dalam Al-Quran ahsanu qawla, terbaik, paling baik perkataan bila orang ajak pada kebenaran. Bukan sonang tuan-puan ya. Bila kita zaman sekarang ni, kita nak ajak orang buat baik, kembali balik kepada kebenaran, di saat orang lain mungkin dah selesa untuk melakukan bondo-bondo yang tak sepatutnya lah. Bondo-bondo kebatilan ni. Dalam contohnya dalam pejabat ko, biasa orang buat kat botol, tiba-tiba kita suruh dia buat yang botol. Konon lah. Macam-macam tapi dalam hadis dia sebut, kalau kita ni nak buat sesuatu sebab nak cari redha Allah Ta'ala, Allah akan bagi perlindungan, Allah akan jaga dia. Tapi kalau kita buat sesuatu sebab nak cari redha manusia, kita kata tak apalah, kau buat lah, takut nak menunggu, takut nak seru kepada kebenaran, maka Allah kata Nabi, wakalahullahu linnas, Allah Ta'ala akan wakilkan dia pada manusia, sorahan urusan dia pada manusia. Allah takkan jaga dia lah. Kalau dia rasa nak cari sebab redha manusia, cukuplah manusia yang kau cari keredaan ini jaga kau, Allah takkan jaga dia. Itu sifat orang yang cari redha manusia, yang takut menegakkan kebenaran. Tapi itulah bukan sonang kan. Sesungguhnya kalimah thayyibah, ini perkara yang baik di dalam nasihat yang dipendengarkan oleh para muslim di telinga seorang yang jauh dari kebenaran, boleh menarik hati orang yang diseru itu. Sedikit demi sedikit akan tertanam di lubuk jiwanya benih hidayah. Masya-Allah. Kita ni jalan hidayah, orang nak dapat petunjuk. Allah SWT wakilkan kepada kita. Dia pilih kita ni untuk sampaikan hidayah. Subhanallah, kita ni akan dapat sama ganjaran macam mana orang tu buat. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa suruh pimpin, tunjukkan orang buat benda baik, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, dia dapat pahala satu, tunjuk dan tuntun orang buat bondo bagus, buat bondo kebenaran, buat bondo baik. Satu. Wa ajru man amila biha. Yang kedua, dia dapat pahala orang yang dituntun tu tadi. Dia berterusan dia buat bondo baik. Berterusan dia buat bondo baik. Dia dapat pahala selagi mana dia berterusan buat bondo baik tu. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Tuan-puan bayangkan tu. Senang dapat pahala kan? Senang. Tapi bukan mudah nak menegakkan kebenaran di saat orang lain mungkin selesa melakukan kebatilan. Muslim tadi mendapat balasan yang besar di sisi Allah, diberi ganjaran lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada nilai unta merah. Unta merah di kalangan orang Arab adalah harta mereka yang mahal harga. Lebih dari itu, dia mendapat pahala seperti pahala yang didapati oleh orang yang menyahut seruan baginda. Dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyeru manusia kepada hidayah, dia mempunyai pahala seperti pahala yang dicapai oleh orang yang menyahut seruannya tanpa mengurangi pahala mereka yang menyambut seruannya. Semakin banyak orang yang mengikuti seruannya, semakin berlipat ganda pahala yang diperolehinya. Subhanallah. Suruh seorang, hujan dah, berkat hujan dah. Suruh orang buat benda baik, dia capai, dia sahut seruanmu, kan? Dia buat, tak mengurangi pahala orang yang menyuruh tu selagi mana orang yang buat. Semakin banyak orang yang buat disebabkan seruan yang tadi, ramai orang yang buat, setiap seorang tu dikira oleh Allah Ta'ala pahala atas asbab seruan dia tadi. Tu dia. Orang buat benda baik, nasihat.
Jadi kita ni ambillah kesempatan untuk ajak orang kepada kebaikan, ajak orang kepada kebenaran. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berbicara berkaitan dengan iri hati ataupun disebut sebagai hasad, kecemburuan. Kecemburuan bagi mereka yang menyeru kepada kebenaran ini. Ada orang yang berasa hasad ataupun iri hati kepada orang yang menyeru kepada kebenaran kerana kesabaran mereka dalam menghadapi segala ujian yang mereka terima di jalan Allah. Macam Nabi SAW dan Rasul-Rasul yang lain, bila mereka ini menyuruh manusia ke jalan Allah, dakwah ke jalan Allah, maka ramailah mereka yang cemburu, yang hasad, iri hati kepada usaha dakwah Nabi SAW dan para Rasul menegakkan kebenaran itu. Dan mereka ni ditohmah, dikata macam-macam, dikutuk, dicerca sebab perasaan tak puas hati, perasaan iri hati mereka kepada usaha dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi waktu mereka dan segala apa yang ada pada mereka di jalan kebenaran hanya semata-mata menjeru manusia yang lari daripada hidayah Allah dan menyeleweng daripada jalan yang lurus. Iri hati yang dianjurkan adalah mahu mengikuti cara hidup mereka. Dalam Islam, iri hati ini ada dibenarkan. Dalam hadis muttafaqun alaih, ada iri hati ini dibenarkan, tapi pada dua orang. Yang pertama, seorang lelaki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta lalu dihabiskannya ke jalan kebenaran ataupun di jalan Allah taala. Satu. Yang kedua, seorang lelaki yang diberikan Allah taala hikmah kepadanya lalu dia menyelesaikan satu perkara dengannya dan mengajarkannya. Hikmah ni suatu ilmu. Dan al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah tu barang yang hilang daripada orang Islam. Dia jumpa hikmah, dia faqih, dia faham, kemudian dia manfaatkannya untuk dia selesaikan perkara dalam kehidupan dan dia sampaikan pula perkara itu kepada orang lain. Pertama, orang yang ada harta. Yang kedua, orang yang diberi kepadanya hikmah. Itu boleh hasad. Tapi hasad itu bukan nakkan nikmat yang ada pada orang tu hilang daripada dia. Tak. Tapi hasad ataupun ghibah yang dibenarkan ini ialah kita nak tengok ada kelebihan tu, kita harap nak jadi macam dia. Dalam hadis riwayat yang lain, satu, para dermawan, kita dibenarkan hasad ni, para dermawan yang infakkan harta dia ke jalan Allah. Kita rasa cemburu ke dia. Cemburu apa? Kalau dia ada harta ni kan dia boleh dia infak harta. Boleh cemburu. Yang kedua, dalam riwayat lain, yang kedua orang yang baca Quran. Handal dia baca Quran. Kita dengar dia baca Quran sungguh handal. Sedap dia baca Quran. Maka kita boleh cemburu ke orang. Cemburu apa? Cemburu dengan harapan kita nak jadi macam dia. Bukan cemburu dengan dia tu kita ambil hilangkan Quran ni. Itu buat macam-macam sampai hilang nikmat pada dia, hilang nikmat tu daripada dia. Bukan Itu rasa macam nak jadi macam ni. Cemburuan itu dibenarkan dalam Islam. Tapi dalam hadis riwayat ni, orang yang ada padanya hikmah. Hikmah ni maksud dia ni boleh selesaikan sebarang isu. Dia jadi pakar rujuk. Ada masalah kita boleh jumpa dia. Dia boleh selesaikan urusan kita melalui kaedah agama. Kemudian itu pula dia boleh ajarkan benda itu kepada orang lain. Ini terutamanya para alim ulama itulah. Ini antara benda yang kita boleh hasad. Tapi hasad yang dibenarkan Islam ini dalam keadaan kita berusaha nak jadi macam dia. Macam tu Seorang Muslim tidak perlu merasa rendah diri kerana sedikit ilmunya lalu dia tidak mahu menyeru manusia ke jalan Allah dan berhenti berdakwah. Ada tok guru kata saya, tok guru kata kat saya, dia kata apa? Jangan tunggu berilmu baru nak berdakwah. Nasihat orang. Tapi berdakwah dan menasihat orang lah sampai berilmu.
Macam tu. Macam mana buat tu? Saya ulang balik. Jangan tunggu ada ilmu baru nak dakwah dan nasihat orang. Tapi dakwah dan nasihatlah orang sampai kita cukup ilmu, berilmu. Macam tu. Kaedah. Ada satu lagi. Jangan tunggu ikhlas baru nak berdakwah nasihat orang. Tapi berdakwah dan nasihat orang lah sampai ikhlas. Tu kaedah. Kita kalau nak tunggu cukup ilmu ni, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Cukup berilmu ni, Allah bagi ilmu ni, masya-Allah, tidak aku kurniakan kepada kamu ilmu melainkan sedikit. Sikit kita rasa belajar, makin banyak tak tahu. Makin belajar, makin banyak tak tahu. Subhanallah. Itu sifat ilmu. Tak boleh, takkan ada cukup ilmu ni. Tapi rupanya bila kita mengajarkan ilmu, kongsi ilmu, dakwah pada orang, rupanya menjadikan kita lebih faham dengan ilmu. Itu juga dengan ikhlas. Nak tunggu cukup ikhlas ni, sampai mati lah kita takkan buat nasihat orang, dakwah ke orang kan, nak rasa ikhlas. Tapi bila kita berjuang, kita pergi dakwah orang, kita pergi nasihat orang, barulah kita kena apa sebenar maksud ikhlas. Seorang ustaz pergi mengajar jauh-jauh kan? Masuk ke Johor, pergi ke masjid tak mana corok, cari pakai wis pun tak jumpa-jumpa ni, jauh. Bila lalu-lalu kereta sampailah ke masjid tu, tengok masjid corok jauh tu, sungguh dah lalu tu banyak tek lembu. Ni cerita ni, lalu banyak tek lembu sebagainya kan. Dia sampai masjid tu ceramah dari Isra Mi'raj. Dia ceramah Isra Mi'raj, tiba-tiba ceramah Isra Mi'raj, habis ceramah Isra Mi'raj tu, dia dapat lah. Dia dapat apa tuan-tuan? So dapat lah, aduh lah duit minyak sikit kan? Tak. Dia dapat lah sebungkus lauk. Dia dapat lah setangkai rambutan. Dan tu dia dapat. Tu balik dah. Masa bila dapat tu kena tu ikhlas tak ikhlas? Masa dakwah. Masa pergi nasihat orang, baru dia kena, Allah uji aku ni. Kan? Dan biasanya kalau koi ni dapat duit minyak apa semua. Tapi kali ni tak dapat. Dia kalau tak pergi dakwah, tak pergi nasihat orang, tak pergi suruh orang, dia takkan kena maksud sebenar keikhlasan pada Allah Ta'ala. Allah takkan uji dia untuk faham maksud ikhlas. Macam itulah kita nasihat orang. Kadang kita nasihat orang bila orang suruh, bila orang dorong. Itu nasihat orang bila kita rasa ada kepentingan. Tak. Akhirnya bila kita buat tu, sungguh-sungguh kita buat, masa tu kita akan kena sungguh-sungguh. Orang joling kita, orang marah kita, orang hukum kita macam-macam. Ni macam bagus nak nasihat orang. Masa tu Allah uji kita. Uji apa? Uji ikhlas. Kau buat ni betul kau ikhlas? Kau buat sebab manusia kau? Kau buat tu sebab Allah Ta'ala kau? Kau buat sebab apa? Kalau kau buat sebab orang, kau akan terima kata-kata orang. Kau akan buat benda ni semua sebab orang. Kau nak cari redha orang. Tapi kalau kau cari redha Allah Ta'ala, biarlah atas kebencian manusia. Manusia tak suka, tapi kau yakin kau buat sebab ikhlas kan? Itu ikhlas. Kalau kita buat itu sebab nak cari orang suka ya orang kita, atas alasan kita nak tahu kebenaran, maka kita diuji keikhlasan. Sebab saya nak sebut, kita takkan kena ikhlas, kita takkan kena ketabahan, kekuatan diri kita selagi mana kita tak buat dakwah suruh orang ke jalan Allah Ta'ala. Ada orang kata dakwah ni semua tugas ustaz ni, tugas orang belajar agama. Tak semestinya. Dakwah ni semua orang boleh buat. Tapi kalau nak mengajar, tu mungkin orang cari asatizah. Kalau pengajaran yang mendalam dan sebagainya kan, ilmu fiqh atau ilmu akidah, tu mungkin. Tapi kalau nak dakwah ni semua orang boleh dakwah. Tak semestinya itu ustaz dan sebagainya. Paling basic kita dakwah ke rumah. Tunjuk contoh tauladan yang baik kepada anak, contoh tauladan yang baik kepada isteri. Lisanul hal wa lisanul maqal. Cakap yang baik. Lisanul hal, tunjukkan
melalui perbuatan. Itu kadang-kadang lebih berkesan daripada perkataan. Orang kampung kata walk the talk. Walk the talk ni mana cakap serupa bikin. Bila cakap tu buat, tu lebih kadang-kadang lebih berkesan berbanding dengan kita cakap mulut tapi tak ada amalan. Sudah tak ada amal. Okey. Dia tu ni. Dia mesti menyampaikan kebenaran yang diketahuinya walau hanya satu ayat dari Al-Quran. Inilah yang disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat baginda dan kita umat muslimin sepanjang masa. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walau satu ayat. Tu sebab tuan-tuan tengok kalau lepas orang sembahyang, dia buka ayat taklim, baca ayat hadis, jangan pandang rendah perbuatan-perbuatan itu. Walaupun nampak simple dia baca hadis tu. Tapi kalau kita duduk, dengar elok, dapat manfaat walaupun satu hadis, walaupun satu ayat Quran, walaupun sebaris perkataan yang disampaikan. Bodoh-bodoh simple macam tu jangan kita pandang rendah, kerana barangkali itulah nilainya lebih tinggi di sisi Allah berbanding dengan ceramah kuliah zuhur dah. Contoh, sebab Allah bukan pandang Allah bukan pandang hasil. Allah pandang proses. Allah pandang keikhlasan. Orang dengar kuliah ramai dengan orang dengar kuliah sikit, itu bukan penting. Yang penting sampailah. Tu. Orang yang ramai dengar, ramai pengikut. Ramai pengikut, ramai ujian. Banyak ujian. Pengikut ramai yang kata ramai yang backing, ramai yang bagi dia keselesaan. Akhirnya dia selesa dalam keadaan dia buat semua bodoh. Walaupun kadang-kadang dia buat bodoh tak betul, mengikut pun kata betul. Tak apa, kita backup, kita backing. Nampak tak? Jadi kalau sikit cakap bukan nak mengumpul-ngumpul pengikut, atau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu juga Ibn Jauzi sebut dalam kitab. Maka insya-Allah kita ni sekurang-kurangnya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tak diuji oleh Allah Ta'ala dengan pengikut yang ramai. Kalau cerita pengikut ramai ni, kita tengok Nabi dan Rasul. Tengok Nabi Nuh AS. Apa yang mengikut? Itu pengikut bukan jadi asas untuk kita nak menyampaikan kebenaran tu. Tapi kita sampaikan dalam kadar kemampuan kita, dalam ruang kita yang boleh. Paling senang ke kaum kerago, kaum kerabat, ke pejabat. Bayangkan kalau bos-bos tu buat ke pejabat setiap kali morning prayer tu, buat dulu cerita baca satu hadis. Tapi semua staff dengar. Masya-Allah. Bagus. Tak buat morning prayer pun sebut ada ke mikrofon tu pagi. Manfaat semua kan. Apatah lagi kalau jabatan-jabatan kerajaan yang majoriti semua muslim, lagi banyak manfaat. Jadi berdasarkan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahawa tuan-tuan tak boleh nak keluar mana-mana hujan sebab saya panjang sikit. Kalau tak saya pun nak berhenti kan. Jadi berdasarkan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahawa kadang-kadang manusia boleh mendapat hidayah hanya dengan satu kalimah, masya-Allah, iaitu kalimah yang dapat menyentuh hatinya. Hidayah ini akan berpadu dalam ikatan iman sekaligus menghapuskan kejahatan. Bercahayalah hati dan kehidupannya di samping menerangi orang lain. Itu satu. Dia bila cerita tentang dakwah ni, dia ada dua. Satu, isi dakwah nak sampai. Dan kedua, cara dakwah tu nak sampai kan. Ada orang dia kuat ke isi tu, ilmu banyak ilmu, tapi sebab cara sampai tu tak betul, orang tak nak terima. Isi kandungan dakwah tu banyak, ilmu dia banyak, tapi dia sampai tu menyumpah seranah orang, cakap tak betul, singgung orang. Kadang-kadang orang datang ke masjid nak dengar kuliah elok-elok, yang boleh tenangkan hati.
Tiba sampai ceramah, singgung orang sini, kono orangnya, ni tak betul, semua tak betul pula. Kadang-kadang dia ada ilmu yang kuat. Sebab dalam kaedah dakwah, kalau kita tengok cendekiawan-cendekiawan dalam dakwah ni seperti Dr. Abdul Karim Zaidan almarhum, kan? Fathi Akad, kitab-kitab lain lah. Banyak lagi. Contoh apa lagi? Syekh Mutawalli Syar'i pun ada tulis kitab Usulul Dakwah. Kalau kita tengok dalam kaedah-kaedah dakwah ni, semua antara benda penting ialah bukan sahaja ilmu dakwah, ilmu tentang agama, tapi cara sampai. Ada kadang-kadang orang sampai dia sebut sikit, tak banyak dia sebut, tapi sampai ke hati orang. Tengok ceramah ustaz ni biasa je kan. Tapi bila ustaz dia ceramah ni, Allah, tenanglah hati tu kan, sedaplah. Contoh. Itu tak boleh buat-buat tuan-tuan. Kadang-kadang tu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Buat hubungannya dengan Allah. Ada suatu cerita daripada kitab Istamta'a Hayatak oleh Dr. Muhammad Al-Arifi. Ditulis dalam kitab tentang seorang lelaki nak pergi ke masjid. Dia nak semayang asar masa tu. Semayang zuhur. Dia pun dalam perjalanan pergi, tiba-tiba dia nampak ada satu orang kojo menobang pokok lah. Dia ada kat atas pokok, panjat pokok, dia tobang dahan pokok. Tobang. Ni zuhur dah masuk, azan ni. Dia on the way nak pergi masjid dalam perjalanan. Dia pandang lelaki tu. Dia kata apa kat lelaki tu? Dia kata, Weh lombu. Macam tu lah. Weh lombu, kau tak dengar azan kau? Turun, pergi sembahyang. Dia pun lepas cakap macam tu, dia pun terus berjalan. Lelaki yang lokek atas dahan tadi mengamuk, marah. Tu siapa yang panggil dia lombu ni? Dia nak turun, nak pergi belasah. Tapi kebetulan lelaki tu dah pergi masuk masjid, dia tak payah nak kerja. Lelaki ni tadi yang dalam perjalanan masjid ni, dia terfikir, kenapa aku sebut macam tu tadi? Dia muhasabah lah. Apalah aku, kalau macam tu aku nak try buat yang lain lah, dia kata. Dia asar ni, waktu asar dia nak berazam pada Allah Ta'ala, dia nak ubah cara. Bila masuk waktu asar, azan, dia pun jalan. Dia tengok orang tu ada lagi kat atas. Bila tengok, dia kata Assalamualaikum. Dia bagi salam. Lepas tu dia kata, engkau nampak sibuk? Dia kata, ya, aku sibuk. Dia kata, apa kata engkau rehatkan diri, mari sama-sama kita pergi masjid. Dia kata tu. Lelaki ni tadi yang dah sibuk kat atas ni, tiba-tiba turun perempuan. Turun, dia kata, dia ikut lelaki ni pergi masjid. Tapi dalam perjalanan tu dia berbahas kat lelaki tu. Tadi masuk zuhur ada seorang lelaki, dia panggil aku lembu. Dia ajak aku pergi masjid, aku tak nak ikut, dia kata. Aku tak suka, dia kata. Kau ni bagus, kau ajak aku. Padahal yang ajak tu orang sama. Tapi kenapa ajakan daripada orang yang sama? Tadi tak nak, marah. Yang kedua, ikut elok. Sebab kaedah yang berbeza, cara menyeru yang berbeza. Jadi dunia tentang nasihat, tentang dakwah ni sangat luas kan. Kalau kita explore, subhanallah, terlalu banyak daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ketahui dan pelajari. InsyaAllah, jadi nanti kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Kita ada sambung sikit lagi. Semoga dapat manfaat sama-sama dalam kuliah ini. Segala baik itu datang daripada Allah. Kekurangan kelemahan berdiri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.